Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 15, baris yang ke-6 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Pertama daripada 10 perkara, kerana bahawasanya banyak makan itu sebab bagi keras hati. Kerana bahawasanya banyak makan itu sebab bagi keras hati. Jadi pembicaraan berkaitan dengan pelihara perut kita. Yang pertama daripada makan makanan, minum minuman yang haram dan yang syubhah. Yang kedua, pelihara daripada makan minum yang berlebihan. Jadi dua peringkat pelihara perut ni, dengan bahawa pelihara perut kita daripada makan minum makanan minuman yang haram dan yang syubhah. Dia makan minum yang haram ni dua. Yang pertama, benda tu haram. Benda tu haram. Tapi makan benda haram, kita mungkin tidaklah. Makan benda haram ni, contoh makan babi, taklah. Minum benda haram ni, minum arak, taklah tunya. Ada. Cuma kadang-kadang dia juga kita minum hak haram, kita buat lebih kurang je. Memang dalam air itu nampak terapung bangkai semut. Allah, seko je malah nak cari apa ni? Cari sudu ke apa nak? Sudu dah orang panggil, nak buang bangkai semut. Allah, semut seko je. Dia pun pakai gong telang. Pakai minum dengan sekali dengan bangkai semut. Orang tua kata mana? Gelap perut. Orang tua kata gelap perut. Bukan gelap perut, haram. Itu bangkai najis. Hati minuman yang haram. Orang tua kata gelap perut. Sebab apa gelap perut? Sebab haram. Orang tua ni cakap pun bukan cakap salah. Orang tua tepung tak kata haram, dia kata gelap perut. Apa gelap perut? Kalau benda tu molek. Benda tu tak molek. Orang tua kata gelap perut tu. Sebut kata haram, takut kita kata haram. Ya haram. Gelap perut. Gelap perut tambah. Tu. Tapi bila sebut kata gelap perut, kita salah faham. Ingat kita apa? Tu. Kadang-kadang boleh berlaku juga kita minum benda yang haram, tapi kita tak sedar. Kita ingat ke seka je, halus je, ada bangkai haram kita makan. Hurrimat alaikumul maitatu. Hurrimat alaikumul maitatu. Diharamkan bagi makan bangkai itu, haram. Diharamkan. Jelas ayat Quran tu kan. Dia pun minum air sekali ngebangkai semut, hukumnya haram. Tu haram benda tu. Satu laginya, kita tidak makan benda haram, tetapi terkadang kita menggunakan sumber yang haram. Kita makan nasi, kita minum air Milo, halal. Tapi kita makan nasi, kita minum air, kita menggunakan sumber tu, duit tu daripada sumber yang haram. Daripada rasuah, daripada riba, daripada menipu orang. Ni makanan yang kita makan, minuman yang kita minum memang halal, tapi sumber yang kita gunakan sumber yang haram. Ini termasuklah juga. Termasuklah juga dia panggil tidak memelihara daripada yang haram. Pelihara makan minum daripada yang haram dan yang syubhah ni hak tidak jelas. Hak tidak jelas. Nak kata haram, nak kata halal, kita pun nak tengok terang-terang cara dibuat. Nak kata haram, rasanya tidak haram sebab ada cop halal apa semua tu. Tapi kita tengok tak cara buat. Ni panggil apa ni? Syubhah. Ini tak sama dengan kita orang tua-tua dulu. Orang tua-tua dulu. Sebab itulah kita sekarang dengan orang tua dulu, kita sekarang nampak kadang-kadang berjanguk lah kita ni. Pada berjanguk. Ni bukan cerita berjanguk. Berjanguk tu kan ni berjanguk agama. Kita nak cerita bab agama ni. Ni bukan kelas solekang ni.
Berjanguk, janguk solek. Dak ni kelas-kelas ngaji ni, kelas belajar. Mana apa? Berjanguk agama. Mana dari segi zahir tu molek agama, ibadah pula cukup, rajin pula amal sunat. Tapi kenapa kita ni tak ada kekuatan macam orang dulu? Orang dulu ibadat-ibadat mereka rasa dengan kita orang sekarang bakali kita berasa lah. Rajin kita buat ibadat. Orang dulu tu buat ibadat tak rajin macam kita rasa. Tapi kenapa orang dulu dia punya kekuatan? Hak pentingnya makan minum orang dulunya hak sendiri belaka. Tak ada orang hak sendiri belaka. Kan ada ni. Hak sendiri belaka ni bukan hanya buat di rumah. Kita tak je makan kedai buat sendiri belaka. Buat sendiri itu proses, bahan bukan buat sendiri. Mana kita kata kita buat sendiri belaka, kita tak pernah pun pergi makan kedai. Memang kita buat sendiri masak di rumah, tapi bahan yang kita gunakan buat sendiri. Bahan tak buat sendiri, hak dalam packing belakanya. Ada ni. Orang dulu dok. Kalau minyak tanam sendiri. Kalau beras padi tanam sendiri. Makna apa? Memang yakin halal 100%. Ni orang dulu. Lepas tu mereka ada kekuatan. Kita ni gitulah, masuk belaka kita ni. Hak di rumah buat sendiri, tapi bahan ambil daripada luar. Kita kadang-kadang makan, kita makan hak siap dah ni. Hak siap dah. Dapur buat warna pun tak tahu. Tapi cuma sekarang ni setengah tempat tu dia masa dia buat tu kita boleh tengok tu bersih lah tu. Bukan keluar siap dah, ada tempat gitu. Tapi macam mana cara mereka basuh daging, basuh ayam, basuh ikan macam mana? Ni hak petang kemarin, segmen Nurani hak petang kemarin. Hak saya baca kitab Idaman Penuntut hak petang kemarin, hak RTM petang kemarin tu. Dan kitab Idaman Penuntut pengadil kata terkadang dia kata kedai ni dia basuh daging, basuh ayam, basuh ikan, celup saja dia kata. Ada ni, celup. Makna dia pakai ambil daging tu hak ada darah, ikan hak ada darah, dia pun celup je dalam air. Lepas tu dia pun angkat, dia bubuh dalam dapur tu. Ni kira mana tu? Orang tua kita kadang-kadang lebih pula. Pucak daging tu, pucak ikan, anak ayam tu, pucak ikan tu, dia punya gonyoh. Akhir sekali pun buah dah bekas apa ni? Apa ke? Hak jak tu ni, hak ada lubang lalu. Dia basuh blok kat atas ni. Tu baru ya sahih. Cara buat tu bersih sungguh. Ni orang dulu. Betul, orang dulu dia ada kekuatan. Kita ialah perkara yang kita tak nampak dari segi pekoh, kita tak wajib pergi usul. Tak wajib kata nak pergi kedai boleh. Saya nak masuk pakai dapur dia. Dia tulis dah depan tu untuk kaki tangan sahaja. Masuk dapur dia mak keluar lah tengok kan tulis kan untuk kaki tangan ke untuk pekerja sahaja. Saya nak cek, nak tengok dia basuh daging macam mana. Pekoh tak wajib usul, tak wajib periksa sampai setara tu. Dia orang Islam, takkan dia basuh celup. Dalam kitab tu kemungkinan ada, tapi kita tak wajib usul tu. Ada ni. Lepas tu macam mana? Lepas tu macam tak puas hati saya tak tengok makan di rumah buat sendiri. Puas hatilah, dia tak sibuk kedai orang buat apa. Jangan salah faham pula ni. Dia kedai masuk pas ke dapur, jangan, tak boleh gitu. Tambahan pula kita tak boleh nak ni wasangka buruk kepada orang. Jangan wasangka buruk pada orang. Kira dia tengok kat luar bersih belaka. Kan kita masuk kan tulis kan ada A, ada B, ada apa tu. Ada kan di dinding kedai tu kan kesihatan mari cek kan, dibubuh lah situ A ke B ke. Kan kita nak masuk kita boleh pilih dah, tengok macam kurang kebersihan, kita cari kedai lain. Itu kuasa pembeli. Nampak dah kedai tu memang cakduh.
Caduh ni nampak macam cincai. Nampak kebersihan pun nampak. Allah, pakaian pekerja pun nampak tak jaga je. Tak ada orang paksa kita masuk kedai dia. Kita kedai lain. Mana kita tengok zahir bersih lah sampai ke dapur dia. Tiba-tiba ni kita dah nak sangka. Tiba-tiba sebenar-benarnya kurang bersih. Kita tidak berdosa sebab kita tak tahu. Tapi dalaman kita jadi tak bersih. Mana ni? Macam contohlah kita makan satu makanan yang tanpa kita sedari orang bubuh benda yang tidak halal. Kita tak tahu dari segi pekohnya harus je kita makan. Kita pun tak tahu. Maka kita tidak berdosa. Tetapi kita dalaman kita tidak akan ada kekuatan. Itu tepat dia. Kita duk mikir macam mana ibadah kita ni rajin dah tapi tak ada beza apa pun. Banyak perkara lah kitanya. Di antaranya kerana makan minum. Sebab makan minum ni dia sangat penting dalam beribadah kepada Allah. Sebab makan minum ni jadi darah, jadi daging. Kemudian makan minum ni yang menghasilkan tenaga. Kuah dia panggil. Kekuatan kita. Kuah kekuatan tu yang boleh kita buat ibadah. Jadi apabila kuah tenaga kekuatan kita tu terhasil daripada makanan yang kurang suci, maka kekuatan kita pun kurang. Kalau boleh buat pun kodoh-kodoh, tapi dalaman tidak akan sama dengan orang yang pelihara makan minum. Di situ. Tapi kita ni kodoh kita lah. Cuma bahagian kitanya, kalau kita kenal diri kita kodoh tu dengan ibadah yang kita ada, kita tak rasalah aku nak buat ibadah. Ada banyak perkara lagi kita hak kurang kita. Tapi kurang tak kurang kita pun kita buat ibadah. Kurang pun kalau benda tu jadi banyak, jadi ada juga bendanya. Kurang sempurna. Lepas tu kurang sempurna, buat sikit pula. Buatlah banyak. Dah buat banyak pun kurang sempurna. Dah kurang sempurna dah banyak. Adalah sikit kita kata walaupun kurang sempurna sebab banyak. Ni kurang sempurna. Buat ibadat malah pula. Ada ni. Buat ibadat malah pula. Ni cerita nak buat banyak ibadah dah tapi kenapa? Ni dalaman ni. Tadilah. Kadang-kadang dia orang-orang yang ni sengaja kadang-kadang letak perkara-perkara yang tak suci dalam makanan kita. Apa tujuan kadang-kadang? Mereka tahu agama kita agama yang suci. Nak merosakkan agama kita ni, dia kotori makan minum kita. Padahal kalau kita kata apa benda tujuan dia buat gitu, kalau disedari terjejah mereka. Kalau disedari kemudian cek DNA, ada DNA khinzir contohnya, nyata kemudian walaupun kita kata sudah dijaga dah, kemudian kita nak beli semula tak berani dah. Tak berani dah. Ada ni. Jadi memang terjejah. Tapi kenapa terkadang boleh berlaku seumpama tu? Ada tujuan. Tujuan dia nak mengotori kita. Sebab agama kita agama suci. Kalau kita tak suci, maka kita tidak akan ada kekuatan agama. Bila kita tidak ada kekuatan agama, orang yang kafir disukalah keadaan seumpama tu. Orang kafir ni cerdik, dia mengkaji kekuatan agama kita daripada mana, cara mana nak melemahkan agama kita. Mereka ni bukan orang bodoh-bodoh, orang cerdik pandai, orang yang buat kajian. Ada ni. Itu kadang-kadang sengaja mereka mengotori. Dari segi hukumnya kita tidak ada salah. Kita tidak akan dipersoalkan di hari akhirat. Tetapi kita tak akan dapat kekuatan. Orang dulu lain. Memang mereka memang yakin halal. Hak mereka sendiri, titik peluh mereka sendiri, hak makan minum mereka. Walaupun orang dulu kadang kita tengok kehidupan mereka sangat-sangat sederhana tetapi senang. Kita sekarang ni kehidupan mewah tapi tak senang pun. Orang dulu kehidupan mereka tak mewah, cukup-cukup gitu je. Tapi cuba tengok, mereka duduk senang, tenang je sampai ke mati. Kita mewah segala-gala ada. Ada tak nampak macam senang ke tak? Kita kata senang lah dia duit banyak. Tak senang kau.
Rumah besar. Tak senang juga. Hati pun tak senang. Tak ada ketenangan. Sebab apa? Dalaman kita tu. Hak paling besarnya, hak daripada makan minum kita. Tambahan pula kita ni pula ketua keluarga, kita yang bawa makanan minuman kepada keluarga kita. Hak tu lagilah. Macam mana kalau memang jelas hijaan tu hijaan yang haram. Kita terbabit dengan rasuah. Hak kita boleh daripada rasuah tu, kita pun balik beli makanan kepada keluarga kita. Tergamuk kita sebagai ketua keluarga buat seumpama tu. Kita dapat duit lebih ni daripada rasuah. Duit rasuah ni kita balik beri makan minum anak bini kita. Warna kira tu. Ni. Orang yang buat kerja seumpama ni, hukum tetap dah. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang mana ni memberi rasuah, menerima rasuah, tempatnya neraka jikalau tidak diampuni oleh Allah. Tetap di situ. Tapi kehidupan macam mana? Kehidupan keluarga macam mana? Agama tidak akan ada, sebab makanan tu makanan yang tidak baik, sumber yang tidak baik. Lepas tu keluarga seumpama tu dia akan hidup senang ke? Hidup mereka akan sempit. Hidup mereka akan sempit. Sebab pernah orang buat ceramah. Dia buat bandingan dua orang pekerja. Satu pekerja tu tidak kira. Janji boleh duit. Dia terbabit dengan rasuah. Satu pekerja lagi ni dia jujur. Dia tak terbabit dengan rasuah. Mana gaji dua orang ni sama je. Gaji dua orang ni sama je. Tapi dari segi boleh duit, orang ni banyak. Rasuah dia boleh tu lebih daripada pendapatan dia lagi. Hak kawan dia ni tak ada. Dia kerja straight. Kerja straight orang panggil, jujur. Dia tak babit dengan rasuah. Hak ni kiraannya mewah. Tapi perjalanan hidup tengok macam mana. Hak keluarga hak ni macam-macam. Macam-macam berlaku dalam keluarga dia. Dengan bini dia bermasalah, dengan anak dia bermasalah. Lepas tu kehidupan dia macam tak cukup, semua berhutang dengan orang. Padahal hak dia boleh, hak tak baik itu lebih dari pendapatan dah. Hak kawan dia ni, alah, pendapatan tu je lah. Tak ada lebih-lebihnya. Tapi keluarga dia tenang je. Kehidupan dia cukup je. Tak pernah berhutang dengan orang. Atau apa? Keberkatan. Hak tadi banyak tapi tak ada keberkatan. Bukan hanya sempit, bahkan akan merosakkan keluarga dia sendiri. Ada ni. Itu penting kita sebagai ketua keluarga kena jaga molek. Dia benda-benda yang tak baik ni, kalau kita terpalik je sekali, jadi suka dah lah. Boleh lebih ni, boleh lebih ni. Boleh belanja tu, boleh belanja ni. Dan mula sekali, faham tak ni? Mula sekali. Tu kadang-kadang dia duduk masjid surah. Kemudian dia kata kerjaan dia tu, dia kerja sama-sama lah kerja dia tu. Tapi orang duduk goda dia semacam ni. Nak suruh terbabit macam orang ramai. Sebab dia kerja ni kerja jujur. Jadi kalau dia hantar ke kilang, betul-betul sungguh. Banyak tu dia hantar. Orang lain ni hantar ke kilang separuh je, separuh lagi tu dia bocor kot lain. Jadi hak bocor kot lain takut. Orang tahu kenapa dia seorang ni boleh banyak atau banyak, kenapa kamu atau sikit. Mana ni? Jadi hak buat kerja tak baik ni, cuba ni hasuk ni. Biar awak macam dia retek. Ajak pergi kedai lah. Pergi kedai bukan kedai biasa. Kedai pelayang. Ada kedai pelayang. Faham dah kedai pelayang ni? Memang di kedai tu ada pelayang belaka. Bukan pelayang tu. Kedai pelayang kadang-kadang jauh sikit daripada orang. Kedai-kedai gitu. Kedai pelayang tu. Jadi orang cuba nak supaya dia ni jadi terbabit sama. Akhirnya dia pun tinggal kerja. Sebab apa? Tak tahan kata dia. Tak tahan godaan. Nak suruh ambil buat kerja macam kerja tak molek. Dia pun beri. Dia tambah biar cari kerja lain lah dia kata. Tengok. Sebab apa? Dia takut dah mula je sekali. Dah nak guna dah. Ni. Ini orang panggil ni. Dia jaga. Sebab dia kata kan alasan dia. Saya duduk sejid surah belajar. Cerita bak halal harang. Lepas tu mikir pula hak anak bini. Selama ni kerja cara halal, tak ada nipu-nipu, tak pernah ke bulu pun dia kata. Cukup sama makannya. Tak pernah ke bulu pun cukup makan.
Akhirnya dia pun takut akhirnya jadi terikut, dia pun tinggal ni. Apa? Dia penting tu. Penting bab makan minum sebagai ketua keluarga. Kepada ketua keluarga. Takkan ke mana? Kalau kita terbabit dengan yang haram, kita nampak macam suka dah. Keluarga kita akan payah untuk kepada jalan kebaikan, dan kita pun akan hidup dalam keadaan tidak akan cukup. Banyak pun tidak akan cukup, dalam keadaan kita kesempitan. Ini berkaitan dengan jaga makan minum daripada yang haram dan yang syubhat. Kemudian yang keduanya, supaya kita ni dituntuti syarak menuntuti kita, menyuruh kita daripada menjauhkan daripada bersangatan kenyang. Contoh dalam ayat Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, kulu washrabu wala tusrifu. Tuhan kata, makan oleh kamu dan minum oleh kamu, tapi wala tusrifu, jangan berlebihan. Mana makan jangan bersangatan kenyang. Ni agama ni. Tapi kalau pergi kepada orang cakap bab kesihatan, dia anggap selalu, dia setuju sangat-sangat pada ni. Orang tua kita budak besar semua kan, mana disuruh berhenti ketika apa ni, ketika nak lagi suruh berhenti dah. Mana boleh gitu? Ketika nak lagi tak bolehlah berhenti. Bila berhenti? Apabila berdaih dah. Ni ada ni, ketika kita nak lagi berhenti dah. Ni lelah kita nak turut ni. Kalau kena hak biasa-biasa tak apa. Kalau kena sedap-sedap, kena sedap-sedap, pergi pula bukan dekat-dekat, jauh-jauh. Jauh-jauh. Palikan mana bukan bandar, darat, jauh-jauh pergi. Patatu nak pergi makan si dagang, jauh. Bagi pula. Bagi pula. Lepas tu nak makan sikit-sikit, dah lelah. Sedap pula ni. Ni payah. Waktu berkata ketika kita nak lagi tu kita berhenti. Comel tu. Kita ni berhenti bila? Tak boleh nak masuk dah. Tak boleh nak masuk dah. Barulah berhenti. Tuan kata bersangatan kenyang. Syarat untuk wala tusrifu. Jangan melebihi, jangan berlebihan. Jadi kita sebenarnya hak masa biasa ni bukan ujian lagi tu. Teman-teman betul tu ujian. Tapi ada orang pergi tempat sedap macam mana pun, tu je dia makan dia. Panggil. Dia apa enggak? Tak nak cara dia tu. Cara dia tu ada adab. Sedap dah sedap pun, itu dah dia makan. Supaya je. Hak kawan dia ni, sampai ke jilat jari lah, sedap sangat. Ni dak ni. Dia makan sederhana saja. Dia makan macam biasa, walaupun sedap sekalipun dia makan macam biasa. Sebab apa? Memang syarat untuk kita jangan berlebihan ketika makan, ketika minum. Kalau kesihatan pun memang disetujui sangat. Sebab itulah dalam kitab-kitab ni kita makan acak kali tak apa, tapi jangan makan lebih. Ada kita makan nanti kena makan pula, tak apalah, makanlah pula. Pada ni makanlah pula. Dia kata kalau kita makan sekaligus, mana penuh banyak ni, tahan lama. Tak. Mana dari segi adab syariat kita juga. Nak comel dia, kita makan sederhana sahaja. Maknanya jangan berlebihan, tetapi nanti cepat pula nak kena makan. Makanlah pula, ada apanya. Makanlah pula. Ni cerita makam kita orang awam lah ni. Makan acak kali tak apa. Makam orang salik, orang yang menjalani penyucian rohani, makan 2 kali tu, dia keluar daripada geruk dah makan 2 kali tu, jadi orang awam biasa dah makan 2 kali tu. Tu dia lebih kepada lapar untuk berpuasa. Sebab rukun utama penyucian rohani adalah puasa, lapar. Kita cerita ni orang-orang kita ni. Orang-orang kita ni makan semua tak apa, tapi jangan berlebihan. Maknanya kalau nanti nak kena makan pula, kalau makan tu makan sederhana saja tak apa. Tak apa, ulang kali tak apa, tapi jangan bersangatan kenyang.
Kerana dituntut oleh syarak daripada menjauhkan dia. Kata pengarang kerana beberapa perkara. Sebab dia. Sebab dia didatangkan 10 sebab. Didatangkan 10 sebab. Yang terdahulu tadi, kita wajib pelihara daripada makan makanan yang haram 3 sebab. Yang pertama, kerana kita nak lepas daripada seksaan neraka. Yang kedua, kenapa kita kena pelihara daripada makanan yang haram? Supaya kita dapat taufik hidayah dalam buat ibadah. Kalau kita makan makanan yang tidak halal, maka kita tidak akan dikurniakan taufik hidayah untuk buat ibadah. Itu yang kedua. Yang ketiga, supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana kalau kita makan makanan yang tidak halal, ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari segi ibadah sah lah. Semayang sah, puasa Ramadan sah, pergi Mekah hak kewajipan sekali sama hidup sah, dan lepas hak kewajipan sekali sama hidup. Walaupun pergi Mekah daripada sumber yang haram. Dia pergi Mekah daripada sumber yang haram. Contohnya, dia babik dengan rasuah, duit banyak dia pergi Mekah. Haji dia sah ke tak? Rukun haji sempurna, wajib haji sempurna, sahlah haji dia dari segi fiqh. Gugurlah kewajipan haji sekali sama hidup. Tetapi diterima oleh Allah atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita kena pelihara daripada yang haram. Yang ketiga, supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hak pelihara daripada yang haram. Hak ni pelihara daripada bersangatan kenyang, didatangkan 10 sebab. Kenapa kita kena menjauhi daripada bersangatan kenyang? Sebab yang pertama kerana bahawasanya banyak makan itu sebab bagi keras hati. Keras hati. Qaswatul qalbi dia panggil. Keras hati. Orang Quran sebut faqasat qulubuhum tu. Maka keraslah oleh hati mereka itu, wa katsirum minhum fasikun, dan banyak dengan mereka ni di kalangan orang yang fasik, yang keluar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makan banyak ni salah satu perkaranya menyebabkan jadi qaswatul qalbi dia panggil, keras hati. Dia dan keras hati ni orang cerita apa-apa pun dia tak akan terima. Tak ada, dia tak ambil sebagai manfaat pun, sebagai faedah pun daripada apa nasihat. Jadi orang keras hati ni dia dengar saja je. Ni keras hati budak ni. Tengok tu. Keras hati budak ni. Makna mak ayah kata apa-apa ni contoh keras hati. Dia bukan tak dengar. Mak ayah dia nasihat begiam. Kalau kamu buat perangai gini, kamu yang akan jadi rosak. Bila sebut kata kamu akan jadi rosak, dia pun tahu akan rosak. Dia tengok dah kawan-kawan dia hak lain tu kan, nampak rosak tu, kenapa tak dengar? Keras hati. Ni sama juga cerita bab agama, cerita bab hukum hakam. Mana cerita bab hukum hakam, jangan buat perkara Tuhan larang ni. Contohnya berdosa sangat-sangat tu, jangan duk buat. Dia ada reti je. Tu keras hati. Ada ni. Ni kita kata hak macam budak ni dia nampak terang-terang lah. Hak kawan-kawan dia buat perangai tu memang merosakkan diri sendiri. Makna mak ayah royak pun dia ada reti tu, keras hati. Hak ni. Hak hak syarak ni pula. Diperingatkan begiam, dia tak tahu je, keras hati. Di antara sebabnya adalah kerana bersangatan kenyang. Hak Nabi kata tu, man syabi'a wa nama qasa qalbuh. Sesiapa yang kekenyangan dan tidur kala tu je, keras oleh hatinya, kenyangan semua. Lepas tu kok dan kenyang tu kok mengantuk. Kenyang mengantuk. Hal ni boleh buat ada keras hati. Yang mana Nabi menyatakan bahawa 3 perkara yang menyebabkan jadi keras hati. 3 perkara yang menyebabkan jadi keras hati. Di antaranya kalau kita kata kok
berahi tidur. Tidur je kerja dia. Hai, susah kira juga tu. Dah, rehat dah, tak kerja dah tua-tua. Buat apa? Tidur. Juga tu. Dah, gilah majlis surau. Ada orang mengajar dia, pergi dengar. Tidur je. Cuba tanya kesihatan. Kita orang tua, kerja tidur je. Comel tak? Kesihatan. Tanya kesihatan. Oh, disuruh kita ni cergah. Kan dulu kan kita pergi mari, kerja. Mana pergi mari ni. Ada gerak semua. Lepas pencing, dia cari kursi malas tu. Ya tu. Dalam kursi apa panggil tu? Kursi malas lah tu. Kursi tu. Sekarang ni kurang dah kursi malas tu dah. Dia cari kursi malas tu. Nama pun kursi malas dah. Dia pun duduk tidur situ. Tidur je. Allah kata. Ni. Salah satu dia bawa pada keras hati. Suka tidur. Lepas tu lagi ni. Suka rahah. Rahah ni suka duduk saja. Rahah ni apa? Macam ular kenyang tu lah. Apa kata? Melengkar apa gitu. Hati je kat tu. Duduk. Bukan tidur ni. Duduk berehat. Gapa-gapa tak mesti lah. Tengok saja je. Selaginya kasih suka kepada makan. Ni. Berahi tidur, berahi duduk saja, berahi makan. Kalau tiga-tiga tu ada di kita, batulah payah nak cerita apa-apa, nak royak apa-apa, jadi keras hati. Tambahan pula kalau yang beri peringatan tu pula hok pekat bawah. Anak yang tegur. Anak tegur lagilah sensitif dah lah. Tapi kalau hati lembut, hati tidak keras, tak selera, tegaran yang baik terima. Dah. Walaupun siapa anak-anak pun teguran yang molek kita terima. Tapi kalau keras hati, kalau teguran orang sebaya pun dia jeh panggil. Gitu je. Kalau anak yang menegur pula, ada ni. Apa ni? Keras hati. Di antaranya berpunca daripada bersangatan kenyang. Kerja makan je kadang-kadang ngunyak je kerjanya. Nak kena ada makanan semua. Ada orang tua dia sentiasa berpuasa. Pergi kat doktor, sihat doktor kata ke dia. Doktor tanya pula dia makan apa. Dah sihat? Doktor tanya makan apa? Sebab sihat. Sihat kerana dok makan lah. Apa dia? Puasa. Ada ni. Dia bersahur, dia buka. Dia bersahur, dia buka. Mana? Masa dianya penuh dengan wak ibadah. Belajar wak ibadah. Belajar wak ibadah. Ni hati lembut. Hati lembut. Hatinya sentiasa ingat kepada perjalanan selepas dia mati, akhirah. Perjalanan yang panjang. Ada yang tu hak lele ni tak hidah ni nak pergi jalan ke mana-mana tidak deli dah. Sebab apa? Sebab nanti kita akan berjalan perjalanan yang tidak ada kesudahan di hari akhirat. Ni orang yang hati lembut. Sebab apa? Dia sentiasa berpuasa, dia sentiasa buat ibadah, belajar buat ibadah, belajar buat ibadah. Bahawa hati jadi lembut. Adapun orang yang bersangatan kenyang bawa kepada keras hati. Itu sebab yang pertama kenapa syarak menuntut kita menjauhi daripada bersangatan kenyang. Yang kedua, bahawasanya pada banyak makan itu membangkitkan segala anggota pada yang sia-sia dan pada kejahatan. 10 perkara sebab kenapa kau syarak menuntut kita daripada menuntut kita menjauhi daripada bersangatan kenyang. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.